إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah, dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan, pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah, insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan, pada pagi ini kita akan sambung pengajian kitab kita menggunakan kitab 40 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita mendidik umat di Taman Kisah. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita bincangkan hadis yang ke-7 berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang mana pada pertemuan yang lalu hadis yang ke-7 muka surat 27 kita cerita bagaimana Nabi Ibrahim ini, tuan kitab kita tuliskan tajuk apa dia? Nabi Ibrahim berbohong 3 kali. Apa dia yang Nabi Ibrahim berbohong? Nabi Ibrahim berbohong ketika mana Nabi Ibrahim kata dia sakit. Nabi Ibrahim berbohong ketika mana Nabi Ibrahim sebut yang pecahkan berhala itu adalah berhala yang paling besar yang dia tinggalkan. Dan yang ketiga, dia berbohong ketika mana dia melindungi Siti Sarah daripada diganggu ataupun diambil oleh seorang raja yang zalim. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Sebenarnya kisah Nabi Ibrahim ini satu kisah yang cukup panjang. Kalau kita nak detailkan betul-betul, kalau kita nak ceritakan betul-betul tentang riwayat hidup Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ini, memang ambil masa yang cukup lama. Oleh kerana Nabi Ibrahim ini adalah Nabi yang kedua paling banyak yang Allah sebut dalam Al-Quran. Baginda juga bukan sekadar nama yang banyak yang Allah sebut dalam Al-Quran. Bahkan juga baginda Nabi Ibrahim ini di antara Nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Nabi Ulul Azmi, menerima ujian yang cukup banyak. Tuan-tuan, walaupun kita sebut secara ringkas-ringkas, tapi tuan-tuan boleh bayang bagaimana Nabi Ibrahim bermula waktu zaman remaja dia, Allah dah uji dia. Kemudian lepas daripada tu dia mula berdakwah, dia dah mula berkahwin, Allah uji lagi. Kemudian bila dah berkahwin, dia ada anak, Allah uji lagi. Kemudian dia dah ada anak, dia dah pun dalam keadaan dewasa, Allah uji lagi anak tadi itu dengan ujian-ujian. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sebut apa? Wa izibtala Ibrahim, apabila kami menguji Nabi Ibrahim, fa'atammahun, kami dapati Nabi Ibrahim berjaya menyelesaikan masalah-masalah. Ataupun Nabi Ibrahim ini
dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang menerima segala ujian. Baik. Tuan-tuan, pagi ni sebelum kita nak baca hadis yang ke-8 yang bertajuk Nabi Ibrahim alaihi salam bertemu dengan Azar di hari akhirat, saya nak buat sedikit sambungan cerita tentang riwayat hidup Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim, selepas daripada Nabi Ibrahim bersama dengan Siti Sarah, kemudian dihadirkan pula oleh raja yang ganggu dia tadi ni dengan Siti Hajar, maka tuan-tuan, pada masa tu pengikut Nabi Ibrahim alaihi salam yang bernama Nabi Lut. InsyaAllah pertemuan selepas ni kita akan cerita Nabi Lut, yang mana Nabi Lut alaihi salam, dia ni Allah bagi kepada dia pelantikan. Allah bagi kepada dia surat watikah pelantikan, dilantik baginda Nabi Lut alaihi salam menjadi seorang rasul. Dan Allah posting dia, Allah hantar dia pergi di mana? Di perkampungan Sada. Itu detail dia kita akan cerita pada minggu yang akan datang insya-Allah. Baik. Kemudian tuan-tuan, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Siti Sarah, untuk membawa Siti Hajar ke mana? Ke Mekah. Adapun Nabi Ibrahim dan juga Siti Sarah kekal berada di Palestin. Tuan-tuan, maka bermulalah perjalanan Nabi Ibrahim bawa Siti Hajar. Pada masa tu Siti Hajar dah ada anak yang kecil bernama Nabi Ismail. Ada dah anak kecil nama Ismail. Adapun isteri pertama Nabi Ibrahim, Siti Sarah, tak ada anak lagi. Isteri kedua Siti Sarah, isteri kedua Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dah ada anak. Dalam keadaan bawa anak kecil tu jalan sampai di Mekah, tuan-tuan. Bila sampai di Mekah, maka Nabi Ibrahim tinggal 2 beranak di situ. Tuan-tuan, macam cerita yang selalu tuan-tuan dengar bila pi umrah, bila pi Mekah, mutawif akan cerita ni. Apa dia tuan-tuan? Bila sampai di situ, di sekitar kawasan Mekah, dalam keadaan kering kontang, dalam keadaan tak ada apa, dalam keadaan tak ada siapa pun duduk di situ, pada masa itu Siti Hajar tanya, "Wahai Ibrahim, kenapa kamu tinggalkan kami di sini?" Nabi Ibrahim tak jawab. Ditanya kali kedua, "Ibrahim, kenapa kamu tinggalkan kami di sini?" Tak jawab Nabi Ibrahim. Bila ditanyakan kali ketiga, "Kenapa kamu tinggalkan kami di sini?" Adakah ini perintah daripada Allah? Allahul ladzi amara rabbik. Ini adakah ini perintah amara rabbik? Adakah ini perintah daripada Tuhan kamu? Barulah Nabi Ibrahim berpaling. Nabi Ibrahim kata, "Ya, ini perintah daripada Allah." Maka tuan-tuan, Nabi Ibrahim, ini yang kata Nabi Ibrahim ni, apa pun yang Allah perintah, dia takkan bantah sama sekali. Allah suruh yang tu dia buat. Allah suruh pi kau ni, yang tu dia buat. Nabi Ibrahim takkan bantah. Allah suruh Nabi Ibrahim tinggalkan Siti Hajar dengan anak kecil yang masih perlukan kepada kasih sayang ayah, masih perlu duduk dekat dengan keluarga. Nabi Ibrahim tinggalkan kerana perintah daripada Allah. Siti Hajar yakin, dia kata apa? Kalau ini perintah daripada Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kamu. Maka tuan-tuan, berlakulah proses-proses ataupun perbuatan-perbuatan haji dan umrah yang kita laksanakan hari ini berdasarkan perbuatan yang ditunjukkan oleh Siti Hajar. Apa yang berlaku ketika mana Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan juga Nabi Ismail alaihi salam? Pada masa itu dalam tempoh yang lama, Nabi Ismail teriak. Teriak pasal apa? Teriak pasal dahaga susu. Siti Hajar pun pada masa itu mencari bekalan yang dia bawa pun dah habis. Maka dia pun daripada bawah naik Bukit Safa, lari naik Bukit Safa, tengok kot-kot ada kumpulan ataupun mana-mana orang musafir perdagangan yang bawa makanan, yang bawa minuman, yang boleh dia pinjam, boleh dia tumpang, boleh dia guna. Tengok tak ada siapa, turun pula, berjalan lari, naik pula di atas. Tuan-tuan, maka berlakulah pada kita perbuatan apa? Perbuatan sa'i, Safa Marwah. Lari itu pasal apa?
Kerana Siti Hajar nak cepatkan perjalanan dia. Kalau dia jalan, takut lambat sampai di Marwah. Takut nanti kalau ada rombongan yang lalu dia tak nampak, ataupun dia nampak pun dah terlepas untuk panggil. Maka 7 kali pimai-pimai berlaku macam itu. Akhirnya apa yang berlaku? Ketika mana Siti Sarah, ketika mana Siti Hajar duk cari bekalan untuk nak bagi minum kepada Nabi Ismail, pada masa itu sebahagian riwayat menyebut malaikat Jibril main korek dengan sayap, maka terpancutlah keluar air Zam-Zam. Siti Hajar pada masa tu dia pegang, dia buat belah, dia buat tahan air tu, dia sebut Zam-Zam, Zam-Zam. Maka tuan-tuan, berlakulah air Zam-Zam tu ditahan ataupun usaha untuk ditahan dia supaya air Zam-Zam tu tak pergi di mana-mana. Dalam satu hadis Nabi kata, kalaulah air Zam-Zam ni tak dibuat macam tu oleh mak kita, oleh Siti Hajar, nescaya air Zam-Zam ni menjadi sungai yang mengalir di seluruh dunia, kata Nabi. Kita kata apa? Silap awak yang pergi tahan, kan? Tak, ini takdir daripada Allah. Air Zam-Zam ni tuan-tuan, istimewa, special dia, itu kita tak perlu cerita. Kemudian selepas daripada tu, Nabi Ibrahim AS ni selalulah ziarah, saat duduk di Palestin, saat duduk di Mekah. Sekali-sekala dia duduk di Palestin, dia akan mai ziarah anak dia Nabi Ismail, dia akan mai ziarah anak dia, dia akan mai ziarah Siti Hajar. Sampailah tuan-tuan ada orang Bani Jumhur, ada orang yang mai menetap di Mekah, kemudian berlakulah keluarga, kemudian adanya membesar kawasan kota Mekah tu, akhirnya menyebabkan Nabi Ismail menjadi ketua dan membesar di situ. Baik. Kemudian selepas daripada itu tuan-tuan, Nabi Ismail AS pun dia duduk di situ menjadi orang yang menjadi ketua di sekitar kawasan kota Mekah tu, dan Nabi Ibrahim selalulah ulang-alik tengok dia. Baik. Kemudian tuan-tuan, cerita tentang Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail itu tuan-tuan sedia maklum. Itu juga termasuk dalam salah satu bahagian daripada cerita Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Antara satu cerita menarik yang saya nak kongsi kepada tuan-tuan, kisah bagaimana Nabi Ibrahim nak mai berjumpa dengan Nabi Ismail. Ini sebelum Nabi Ismail disembelih dan sebagainya. Satu hari tuan-tuan, Nabi Ibrahim alaihissalam dia balik pergi ke Mekah. Bila balik pergi ke Mekah, balik tengok, pergi ketuk rumah anak dia, tengok anak dia tak ada. Yang keluar siapa? Menantu dia. Menantu dia ni tak pernah tengok Nabi Ibrahim, tak kenal pak mentua ni, tak kenal. Maka Nabi Ibrahim pun uji. Nabi Ibrahim tanya dia, bagaimana keadaan hidup kamu? Jawab menantu dia ni, jawab isteri Nabi Ismail ni, dia kata kami hidup susah tuan. Suami saya ni, dia seolah-olah macam kondem. Dia kata suami saya ni macam ni, hidup kami susah, hidup kami dalam keadaan macam ni, macam dia tunjuk seolah-olah macam dia tak puas hati hidup dengan Nabi Ismail. Sebelum Nabi Ibrahim balik, Nabi Ibrahim pesan, nanti bila laki hang balik mai, bila suami hang balik mai, pesan kat dia suruh tukar alang pintu ataupun bendui pintu. Lepas tu Nabi Ismail pun balik. Bila balik mai bertemu dengan isteri dia cerita, abang tadi ada satu orang tua mai, dia mai cari abang. Tapi dah abang tak ada, dia pun tanya khabar saya apa semua, saya pun cerita apa. Lepas tu Nabi Ismail tanya, apa orang tua tu kata lagi? Orang tua tu kata, kalau abang balik mai, bagi tahu dekat abang, tolong tukar alang rumah. Tolong tukar alang ataupun pintu rumah tu. Kan, tolong tukar yang tu. Maka Nabi Ismail pun sebut, Nabi Ismail kata apa? Kalau hang nak tahu, itulah ayah aku, bapa mertua kamu. Tercengang perempuan tu. Dan ayah aku berpesan untuk aku menceraikan kamu. Untuk aku ceraikan kamu. Tuan-tuan, ini khusus untuk Nabi Ibrahim saja. Nabi Ibrahim Allah bagi wahyu. Kita jangan buat tu. Pergi rumah anak kita, tukar halang. Anak kita pun main mengaji juga.
kacau. Tak, yang ni khusus untuk Nabi Ibrahim. Kemudian tak lama lepas tu, setelah Nabi Ismail pun ceraikan perempuan ni, Nabi Ismail kahwin lain, mai satu tempoh yang lain pula, Nabi Ibrahim mai lagi ziarah anak dia dalam keadaan yang sama. Nabi Ismail tak ada. Selepas daripada tu, Nabi Ibrahim pun tanya soalan yang sama. Macam mana kehidupan kamu dengan Ismail? Apa jadi dalam hidup kamu apa semua? Maka perempuan ni pun kata, aku hidup dengan Ismail dalam keadaan yang baik. Aku suka hidup dengan dia dan sebagainya. Maka Nabi Ibrahim pun kata apa? Nanti kalau suami kamu balik, tolong pesan kepada dia, kekalkan alam ataupun pintu rumah ni. Kekalkan ni, pintu rumah ni. Kalau boleh, jangan buang, jangan ubah. Maka bila Nabi Ismail balik, perempuan tu pun cerita. Isteri dia yang kedua ni pun cerita. Abang, tadi ni ada satu orang lelaki, dia main, dia tanya-tanya sekian. Maka Nabi Ismail pun kata, kalau hang nak tahu, itulah ayah aku, bapa mertuamu. Dan ayahku berpesan untuk aku kekal dalam perkahwinan kita ni, tidak menceraikan kamu. Tuan-tuan, itu antara cerita Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Baik. InsyaAllah tuan-tuan, pada pagi ni kita nak baca hadis yang ke-8, iaitu cerita Nabi Ibrahim bertemu dengan Azar pada hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Yalqa Ibrahim abahu Azar yaumal qiyamah wa 'ala wajhi Azar qataratun wa ghabaratun. فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصيني فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقول يا إبراهيم ما تحت رجليك فينظر فإذا هو بزيق مرتطح فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار رواه البخاري. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim akan bertemu dengan bapanya iaitu Azar pada hari kiamat. Muka Azar kelihatan, muka Azar kehitaman dan berdebu. Tuan-tuan, kita apabila di akhirat esok ni, kita boleh jumpa ataupun kita boleh nampak siapa-siapa pun. Kita dengan keluarga kita, kita boleh tengok di mana tempat anak kita. Kita boleh tengok di mana tempat isteri kita. Kita boleh tengok di mana tempat suami kita. Kita boleh tengok di mana dan macam mana keadaan siapa-siapa pun yang kita nak tengok. Dan Allah perlihat, Allah pertontonkan benda. Esok kita semua dalam keadaan yang berbeza-beza mengikut kepada keadaan, kualiti amalan yang kita buat. Banyak amalan kita, maka baik keadaan kita. Kurang amalan kita, maka buruklah keadaan kita. Nabi Ibrahim AS, dia dipertemukan dengan ayah dia, Nabi Ibrahim. Sebagai riwayat ada yang mengatakan Azar ni bukan ayah dia, Azar ni ayah angkat dia. Sebagai riwayat juga mengatakan Azar ni bukan ayah dia, Azar ni adalah pak menakan dia. Tak apalah, yang pentingnya Nabi Ibrahim AS bertemu dengan Azar, orang yang buat berhala. Dalam Quran tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala rakam ayat Quran cerita tentang Nabi Ibrahim ni berdialog dengan ayah dia Azar ni. Nabi Ibrahim berdialog ni, ya abati, wahai ayahku. Nabi Ibrahim guna bahasa yang cukup lembut. Ya abati, wahai ayahku yang disayangi, wahai ayahku, dia kata. Nabi Ibrahim sebut beberapa benda. Nabi Ibrahim kata, kenapa kamu menyembah berhala? Lima ta'budul asnam, kenapa kamu menyembah berhala?
Kenapa kamu buat berhala-berhala yang tidak boleh bagi manfaat kepada kamu? Ini antara dialog Nabi Ibrahim. Bila di akhirat, Allah pertontonkan balik Nabi Ibrahim dan juga ayah dia. Maka Nabi Ibrahim pun kata kepada ayah dia, fayaqulu lahu Ibrahim, alam aqul laka la taqsini. Nabi Ibrahim pun kata kepada ayah dia, wahai ayahku. Nabi Ibrahim berkata, saya pernah menasihatimu agar kamu tidak menolak ajaran yang saya bawa. Nabi Ibrahim pernah sebut dah dulu di atas dunia, ayah jomlah ikut saya, tinggalkan agama ni, tinggalkan buat-buat berhala ni, tinggal. Mai ikut saya, mai ikut saya. Jangan buat benda-benda ni. Tuan-tuan, apa jawapan ayah dia? Ayah dia kata apa? Nabi Ibrahim, pilah hang daripada sini. Kalau hang tak pi daripada sini, aku akan apa? Aku akan rejam hang, aku akan baling hang dengan batu. Maksudnya apa? Nabi Ibrahim kena halau. Nabi Ibrahim kena halau. Nabi Ibrahim ajak dah. Nabi Ibrahim kempen. Tiba-tiba ayah dia tak mau. Si ayah dia kata lagi, kalau hang duk buat juga kerja macam ni, aku ambil batu, aku akan baling, aku akan punggai dekat hang. Sebab apa? Sebab hang duk ajak lagi aku. Baik. Kemudian apa jawapan ayah dia? Ini jawapan orang-orang yang menyesat. Dalam Quran banyak tuan-tuan Allah rakam ayat orang-orang yang menyesat. Kan kita baca kemarin pagi Jumaat, kan bila tu imam bangkit tatajafa dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut antara ayat orang yang menyesat apa dia? Apabila kamu melihat orang-orang yang menyesat ini, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kan ayat tu. Walau tara idzil mujrimun, kalau kamu melihat orang-orang yang menyesal, mereka nanakisu ru'usihim, menundukkan kepala mereka di hadapan Tuhan mereka. Apa depa kata? Rabbana absarna, wahai Tuhan kami dah nampak dah. Wa sami'na, kami dah dengar dah. Farji'na na'mal salihan, kembalikan kami ke dunia, kami nak buat satu amalan, kami nak buat amalan. Inna muqinun, kami dah yakin. Begitu juga ayah Nabi Ibrahim, dia kata apa? Bila Nabi Ibrahim kata, bukankah aku dah kata dah dekat hang dulu di atas dunia? Kan? Bukankah aku dah kata dah dulu, aku dah pesan dah, aku dah nasihat dah, aku dah ajak dah, aku dah bagi tahu dah dekat hang. Ayah dia kata apa? Fal yawma la a'sik. Kata ayah Nabi Ibrahim apa dia? Hari ini aku tidak akan membangkang lagi kata-katamu. Hari ini aku tak mau lawan dah cakap hang. Hari ini aku tak mau lawan dah. Kata Azar, kata ayah Nabi Ibrahim. Tuan-tuan, kata masa tu nak boleh buat apa? Tak boleh buat apa dah. Tak boleh nak buat apa dah. Baik. Kemudian bila Nabi Ibrahim dengar pernyataan kata daripada ayah tadi, maka Nabi Ibrahim pun angkat tangan berdoa kepada Allah. Nabi Ibrahim kata, fayaqulu Ibrahim, ya Rabb, innaka wa'adtani alla tuhziyani yawma yub'atsun. Allah Subhanahu wa taala sebut, Nabi Ibrahim sebut kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim berdoa, Nabi Ibrahim kata apa? Ya Rabb, wahai Tuhan. Nabi Ibrahim kata, innaka wa'adtani, sesungguhnya engkau telah berjanji kepada aku, alla tukhziyani yauma yub'atsun, bahawa engkau tidak akan menghina aku ataupun tidak akan memalukan aku yauma yub'atsun, ketika hari manusia dibangkitkan. Nabi Ibrahim kata apa? Ya Allah, dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut ayat ni, wala tukhzini yauma yub'atsun, jangan engkau malukan aku ketika mana hari manusia dibangkitkan. Maksudnya apa? Nabi Ibrahim kata, ya Allah, dulu engkau pernah janji bahawa engkau tidak akan malukan aku. Engkau tidak akan malukan aku di hadapan manusia yang dibangkitkan. Fa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad. Maka Nabi Ibrahim pun sebut, tidak ada kehinaan yang lebih hina daripada bapaku sangat jauh daripada rahmat Allah. Nabi Ibrahim kata apa? Tak ada lain dah. Tak ada lain dah yang lebih malu, yang lebih hina kepada aku
apabila ayah aku dijauhkan daripada rahmat, daripada kasih sayang engkau ya Allah. Nabi Ibrahim minta ni kepada Allah, kalau boleh Allah selamatkan ayah dia sama macam keadaan dia. Kalau boleh jangan letakkan ayah Nabi Ibrahim Azar ni dalam keadaan yang buruk, dalam keadaan yang tak elok nak duduk bersama-sama dengan dia. Kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menjawab, fayaqulullahu taala, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Allah taala kata apa? Inni haramtul jannah, sesungguhnya aku telah mengharamkan syurga 'alal kafirin, kepada orang-orang kafir. Tuan-tuan, orang kafir dia mati dalam keadaan kafir, tidak ada jalan dah untuk siapa-siapa pun memohon sebarang keampunan, meminta sebarang pertolongan kepada dia, kerana dia telah pun meninggal dunia dalam keadaan kafir. Sebab itu tuan-tuan, kita kan kalau ada kawan-kawan, kalau ada sahabat-sahabat yang bukan Islam, yang mungkin dia ni minat dia dengan Islam tapi dia tak masuk Islam lagi, boleh kita berdoa pada dia, boleh kita kempen, kita ajak dia. Tapi bila dia dah mati dalam keadaan Islam, bila dia mati dalam keadaan bukan Islam, sayang macam mana pun kita dekat dia, kita dah tak boleh selamatkan dia. Peristiwa yang sama tuan-tuan, bila tuan-tuan ingat, berlaku kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah cerita pada tuan-tuan hadis tu. Hadis yang mana Nabi kita mai duduk dekat dengan pengakhiran hayat bapa saudara Nabi Abu Talib. Abu Talib dalam keadaan nazak hujung-hujung usia, Nabi sampai di rumah Abu Talib. Siapa ada di rumah Abu Talib? Abu Jahal and the gang. Nabi duk ajak, Nabi duk kempen, Nabi kata, pakcik sebutlah la ilaha illallah, aku akan jadi saksi di hadapan Allah, bantu kamu. Dalam Nabi duk ajak ni, Nabi duk sebut macam tu dekat Abu Talib. Abu Jahal duk sebelah kiri. Abu Jahal kata apa? Abu Talib, takkan nak tinggal agama nenek moyang hak lama-lama? Abu Talib, takkan nak tinggal agama nenek moyang hak lama-lama? Macam tu. Dalam hadis disebut, Nabi ulang, Abu Jahal sebut. Nabi ulang macam tu, Abu Jahal sebut macam ni. Nabi ulang macam tu, Abu Jahal dia ulang sebut. Akhirnya apa dia? Abu Talib dia kata apa? Sesungguhnya aku bersama dengan nenek moyang, agama nenek moyang. Tuan-tuan, hancur berkecai harapan Nabi nak selamatkan bapa saudara Nabi Abu Talib ni. Tuan-tuan, selepas daripada tu Nabi minta doa kepada Allah supaya selamatkan bapa saudara Nabi. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala turun ayat apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah taala kata apa? Innaka la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak boleh bagi syafaat kepada siapa pun, tidak boleh bagi hidayah kepada siapa yang kamu nak. Ahbabta, yang kamu cinta. Walakin Allah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yahdi man yasha, bagi hidayah kepada siapa yang Allah taala nak. Tuan-tuan, Nabi akur dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi berjaya ajak siapa-siapa selain daripada keluarga Nabi, tetapi kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah menghendaki pakcik Nabi Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Baik, kemudian tuan-tuan, Nabi Ibrahim alaihi salam pun macam itulah. Dia ajak ayah dia dulu, tak mau. Selepas daripada tu, bila dah meninggal dunia, ayah dia kata, aku tidak akan bantah lagi. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jangan bagi malu aku di hari akhirat. Tidak ada kehinaan, tidak ada kecelakaan, tidak ada benda yang paling malu melainkan ayah aku dijauhkan daripada rahmat-Mu. Allah Ta'ala kata apa? Inni haramtul jannata 'alal kafirin. Wahai Ibrahim, ketahuilah sesungguhnya aku mengharamkan terus syurga ke atas orang-orang kafir. Sebab itu tuan-tuan, tiket ataupun kunci utama untuk masuk syurga apa dia? Islam. Kamu Islam, kamu pasti akan masuk syurga. Kamu Islam bermakna kamu ada kunci, kamu ada tiket untuk kamu nak masuk.
Kamu buat baik setara mana pun, ketika mana di dunia, kamu sedekah, kamu infak, kamu buat apa-apa pun, tapi kamu bukan Islam, tidak ada kunci tiket untuk masuk ke dalam syurga. Kemudian apabila jadi macam tu, summa yaqul, Allah Subhanahu wa taala pun sambung kata kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, Allah Taala kata, wahai Ibrahim, lihatlah apa yang ada di bawah dua kakimu. Bila dah Allah sebut macam tu, Allah Ta'ala kata, ayah kamu tak boleh masuk dalam syurga. Sebab dia orang kafir. Dia bukan mati dalam Islam. Dia bukan mati dalam agama Allah. Ayah kamu tak boleh masuk. Maka Allah pun sebut, wahai Ibrahim, lihatlah apa yang ada di bawah dua kakimu. Maka Nabi Ibrahim pun melihat seekor dubuk yang berbulu lebat. Dubuk ni apa dia, tuan-tuan? Dubuk ni binatang lebih kurang macam serigala, macam anjing. Tapi dubuk ni dia hidup dalam keadaan berkumpulan. Dubuk ni kadang-kadang kalau dia pergi serang singa hak gah tu pun lari. Bahasa mudahnya lubuk ni, kalau tuan-tuan tengok kartun kita dulu-dulu ni, The Lion King kan, sampailah ni lah, Lion King ni daripada dulu sampai lah. Cuma version bentuk apa, dia punya kartun dia tu je dia ubah-ubah. Tapi cerita, dia punya jalan cerita hak tu lah. Kan? Raja yang jahat tu ataupun kawan yang jahat tu, dia ada dia punya kuncu-kuncu dia ni. Kuncu dia tu hak geng-geng dubuk tu lah. Dubuk tu. Nak nampak macam anjing pun ada, nak nampak macam serigala pun ada, nak nampak macam dengan apa? Macam tu lah, lebih-lebih kurang. Dan dia pun hidup berkumpulan. Dia pun ni makan bangkai. Makan bangkai dubuk ni. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah Taala kata, maka Nabi Ibrahim melihat seekor dubuk yang berbulu lebat dan berlumuran dengan darah, dihimpunkan ke semua kaki dubuk itu, kemudian ia dilemparkan ke dalam api neraka. Diangkat dubuk tadi ni, Allah ubah ayah Nabi Ibrahim menjadi dubuk, seolah-olah macam tak ada siapa pun yang tahu. Kemudian Allah campakkan dubuk tadi itu, ayah Nabi Ibrahim tadi itu, lempak masuk pergi ke dalam neraka. Baik, keterangan hadis. Nabi Ibrahim alaihissalam dibesarkan di rumah Azar yang merupakan seorang tukang pembuat berhala. Ayah Nabi Ibrahim, Azar ni, dia sebenarnya pembuat berhala. Dialah yang buat berhala tu. Jadi oleh kerana itulah Nabi Ibrahim ni duk ajak dia. Duk ajak dia tinggalkan benda tu. Jangan duk buat dah berhala, tinggalkan sembah berhala. Kemudian kata tuan kitab kita, para ulama berbeza pendapat tentang Azar. Ada yang mengatakan beliau bapa kandung Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ada yang mengatakan beliau hanyalah bapa saudara atau bapa angkat kepada Nabi Ibrahim. Ini yang macam saya sebut tadi. Ada yang kata pak dia, ada yang kata pak penakan dia, ada yang kata pak angkat dia. Kemudian kata tuan kitab kita, Nabi Ibrahim alaihissalam sangat menyayanginya dan memanggilnya dengan panggilan yang sangat lembut, iaitu ya abati. Ni dalam Quran Allah gunakan perkataan ni, ya abati, ya abati, yang bermaksud wahai ayahku yang tercinta, wahai ayahku yang tercinta. Namun hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Azar berdegil dan tetap dengan berhala. Azar tolak ajaran Nabi Ibrahim, tolak ajakan Nabi Ibrahim, akhirnya meninggal dunia dia dalam keadaan bukan dalam agama Allah. Allah sama sekali tidak akan membenarkan orang kafir memasuki syurga. Mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya, walaupun mereka adalah keluarga terdekat kepada seorang Nabi yang mulia. Tuan-tuan tengok, walaupun daripada keluarga Nabi-Nabi sekalipun, apabila melakukan kesilapan, kesalahan, tidak beriman kepada Allah, Allah tidak ada rundingan baik lagi dah. Tak ada lagi dah, tak ada apa-apa pun, melainkan dia tetap akan dimasukkan ke dalam neraka kerana dia tidak beriman kepada Allah. Pakcik Nabi banyak bantu Nabi, banyak dokong dakwah Nabi, banyak sokong kepada apa yang Nabi buat,
tetapi oleh kerana meninggal dia dalam keadaan kafir, dia tetap dimasukkan dalam neraka. Hanya diringankan azab dia dengan diberikan azab yang paling ringan. Apa dia azab tu? Pakai kasut daripada neraka menggelegak otak. Tu paling ringan ke ustaz? Tu paling ringan. Lebih pada tu tak tahu lagi lah. Lebih pada tu makna berat lah. Kalau pakai kasut tu menggelegak otak, hak tu ringan. Lebih pada tu tak ada dah. Lebih pada tu memang berat-berat belakang. Baik. Walaupun daripada keluarga Nabi tidak akan dapat jaminan, melainkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, hadis di atas juga mengingatkan kita kepada kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Allah mampu mengubah badan manusia kepada rupa binatang jika dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Allah boleh buat apa saja. Nak ubah apa benda jadi bentuk macam mana pun, itu kehendak daripada Allah. Dalam sejarah, Bani Israel pernah diubah menjadi kera akibat menderhakai larangan Allah, iaitu menangkap ikan pada hari Sabtu. Bani Israel pernah buat main-main. Allah Subhanahu wa taala kata jangan tangkap ikan pada hari Sabtu. Dia berkata, "Dah, kami tahan hari Jumaat, kami ambil hari Ahad. Kami bukan buat hari Sabtu." Ni pandai depa ni. Bani Israel pandai. Dia berkata, "Dah, kami letak kami punya pukat tu, kami punya bubu tu letak hari Jumaat, hari Sabtu kami tak pergi sungai, kami tak pergi ban, kami tak pergi parit, dak kami tak pergi. Kami pergi pula hari Ahad ambil hasil yang kami tangkap." Depa buat main-main. Akhirnya apa? Allah tukar depa daripada orang menjadi kera kerana langgar larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi cerita yang kita cerita pada pagi ini ada beberapa pengajaran yang boleh kita ambil. Antaranya apa dia tuan-tuan? Jadi orang yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Macam mana pun kena jadi orang yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim menjadi bukti yang cukup besar dalam hidup kita bahawa Nabi Ibrahim ini orang yang tidak pernah lawan kepada apa yang Allah suruh. Apa yang Allah suruh, dia mesti akan buat tanpa persoalkan apa benda tu. Itu Nabi Ibrahim. Maka kita boleh ambil pengajaran yang cukup banyak daripada kisah Nabi Ibrahim ini. Baik, insya-Allah tuan-tuan, pada pertemuan yang akan datang kita akan baca hadis yang ke-9 yang menceritakan tentang kisah Nabi Lut alaihi salam. Insya-Allah tuan-tuan, pertemuan yang akan datang kita akan cerita apa yang berlaku, apa yang terjadi dalam perkampungan Nabi Lut alaihi salam. Dan Nabi Lut ni berhadapan dengan orang yang macam mana? Dan akhirnya apa yang berlaku kepada kaum dia, kepada orang yang dia dakwah ni, insya-Allah semua tu kita akan cerita pada pertemuan yang akan datang pada hadis yang ke-9 insya-Allah. Tuan, mudah-mudahan apa yang kita sebut pada pagi ini ada manfaat, ada kekuatan untuk sama-sama kita laksana dan kita amalkan. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk, kelemahan dan kekurangan daripada diri saya. Allah Subhanahu wa taala alam bisawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمين عنا ولا تزهب بركة علومهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.